Buku surat 89. Perenggan yang kedua, Abdullah bin Zam'ah. Boleh mula Boleh. Dia kuliah yang bagus, dia mula lewat, dia habis cepat. Muka surat 89. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana din wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah wa ba'atsa fina rasulan minna yaslu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Salawatullah wa salamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan pada waktu yang penuh keberkatan, waktu duha, yang mana kita membincangkan tentang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau merujuk kepada kitab sirah, seperti kitab Ar-Rakhid Maktum, kitab Rahmatan lil Alamin dan kitab-kitab yang lain, Rasulullah wafat pada masa macam inilah. Waktu duha sedang naik memanas macam ni. Masa tu Nabi pergi. Nabi meninggalkan kita. Dan kita dah bincangkan dalam perbincangan yang lepas bagaimana peri pentingnya kita menyediakan anak cucu keturunan yang boleh menyelesaikan jenazah kita, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi, siapa yang akan mandikan dia, siapa dengan kain apa akan dikafankan, siapa akan solatkan, siapa akan letak dalam liang lahat. Semuanya Nabi minta, iaitu kaum keluarga dia yang terdekat. Jadi maknanya Nabi dah hinkan pada kita, kita juga begitu. Maksudnya kita yang pertama, sebelum kita meninggal, kita dah ada waris-waris yang memahami apa perlu dilakukan. Yang keduanya, kita dah assign, kita dah pilih dah mereka-mereka yang akan menyelesaikan jenazah kita. Yang ketiganya, ini kaedah yang diajarkan oleh Nabi, agar bila mana kita meninggal esok, kita mendapat keberkatan daripada orang yang hampir, lalu persembahan ataupun pengurusannya itu yang terbaik, mandi yang terbaik, kafan yang terbaik, solat yang terbaik, dengan ilmu, dengan perasaan, dengan kasih sayang, dia package. Sebab keluarga terdekat, kita dah bincang dah. Jadi kita dah masuk lagi. Abdullah bin Zam'ah berkata, lalu datanglah Bilal. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Maknanya Bilal datang biasa sebab Bilal akan beritahu Nabi, ya Rasulullah,
solat. Sebab Bilal akan azan. Kadang-kadang Nabi datang jumpa Bilal, arihna ya Bilal, wahai Bilal, gembirakan kami dengan laungan azan kamu itu. Lalu Bilal seperti biasa kerja dia, dan ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Jadi maknanya dalam keadaan Nabi pergi haji pada bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Maknanya bermula Nabi pergi haji sampai Nabi wafat, lebih kurang Nabi hidup 3 bulan lebih sikit, Nabi wafat. Maknanya dalam tempoh yang tak lama. Maknanya bulan Zulhijjah ini bulan yang hujung daripada tahun Islam. Lepas bulan Zulhijjah kan masuk bulan Muharram. Maknanya bulan Zulhijjah ni bulan 12 lah kalau kiraan kalender kita ni, bulan 12. Bulan Muharram bulan 1, bulan pertama. Jadi bulan lepas kedua Safar. Lepas Safar jangan masuk cerita Piramli pula. Safar, Muharram dengan Syawal kan, itu cerita Piramli, tompel. Lepas Safar ialah Rabiul Awal, masuknya ketika musim bunga pertama. Rabi' ni rabaya'in, Rabi' maksudnya spring, musim bunga. Nabi lahir musim bunga, Nabi wafat musim bunga. Indahnya Rasulullah lahir dan datangnya membawa sinar kepada seluruh dunia ini. Bukan sahaja sepanjang tanah Arab, dunia. Buktinya kita pagi ini beriman walaupun tak jumpa Nabi. Lalu dalam keadaan itu Bilal mengumandangkan azan untuk solat. Rasulullah SAW lantas menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Aku pun keluar. Dekat pintu aku hanya melihat Umar, tidak ada Abu Bakar. Aku pun berkata kepadanya, bangkitlah wahai Umar, jadilah imam solat berjumaah. Umar pun segera bangkit. Tapi ketika ia mulai bertakbir dengan suara yang cukup keras hingga Rasulullah SAW mendengarnya, baginda pun keluar dan bertanya, mana Abu Bakar? Aina Abu Bakrin? Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Suruh Abu Bakar menjadi imam mereka. Jadi Bilal ni telah dimaklumkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya mengambil Abu Bakar jadi imam, ganti dia. Sebab sebelum itu tidak ada siapa pun yang menjadi imam menggantikan Rasulullah. Rasulullah tak berdaya dah. Sebab seminggu sebelum Rasulullah wafat, sampai pada lebih kurang 3 hari ataupun 2 hari setengah, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Maknanya lebih kurang dalam berapa solat tu, 5, 10, kemudian campur lagi 3, lebih kurang 13 ke 14 kali Abu Bakar menjadi imam dalam solat. Nabi dah tak boleh dah. Sehingga satu hari malam yang disebutkan dalam cerita tak sebut malam, tapi dalam kitab sirah disebut pada masa waktu isyak. Dalam keadaan Rasulullah terlalu sakit, Rasulullah nak keluar tapi dia pengsan. Dia bangun saja, lalu Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasulullah bangun je, Rasulullah tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, hal salunas, adakah orang dah solat? Lalu kata Siti Aisyah, isteri yang mulia, la, hum yantazirunaka, mereka tunggu engkau wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, siram aku, siram. Bila siramkan Rasulullah sesegar. Rasul nak langkah je, Rasulullah rebah balik. Bila Rasulullah bangun saja, Rasulullah akan bertanya, hal salunas, adakah orang sudah bersolat? La, hum yantazirunaka, mereka tunggu engkau keluar wahai Rasul Allah. Jadi ini mimbar, kat situ bilik Nabi. Bilik Nabi kat mana? Kat situ makam Rasulullah, itulah bilik Nabi. Jadi maknanya bila azan, Nabi akan keluar daripada bilik itu. Jadi bilik Nabi sampai mimbar Nabi ini yang dipanggil Raudah. Raudah inilah asalnya halaman rumah Rasulullah, diangkat menjadi salah satu taman daripada taman syurga. Maksudnya ada dua, kata ulama, bahawa kawasan Raudah itu Allah gandakan dalam keadaan seolah-olah itulah syurga di dunia. Yang kedua, maksud Raudah tu memang tanah tu
kawasan tu akan jadi sebahagian daripada taman-taman syurga besok. Maknanya tanah tu akan sampai ke syurga. Maknanya dekat Masjid Nabi itu ada yang nilainya nilai syurga. Maknanya dah ada dah. Di mana? Di situ. Begitu juga ulama kata, bila mana Nabi berdiri sebelum Nabi nak wafat, sakit, Nabi diri atas mimbar dia. Dia kata, haudi tahta mimbari. Bawah mimbar aku ini, itulah haudi, telaga aku. Sahabat tak nampak, tapi Nabi nampak. Telaga yang luasnya seluas mata memandang, yang mana kita ni kalau diberikan syafaat boleh minum daripada air telaga tersebut. Man syariba minhu syarbatan, siapa yang minum seteguk takkan haus selama-lamanya. Lalu Nabi bila dia kata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kau kenal yang tu umatmu yang kau nak bagi minum? Aku kenal, senang je. Bagaimana kalian kalau lembah yang luas itu terdapat kuda yang sangat banyak, tiba-tiba di sana ada kuda yang mukanya tompok putih, tangan kakinya tompok putih, bolehkah kamu membezakan dengan kuda yang lain? Ya Rasulullah, boleh. Begitulah umatku, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kerana wuduk yang diambilnya di dunia menyebabkan anggota wuduk itu bercahaya. Namun dalam keadaan mendekati telaga Nabi, dihalau oleh malaikat Allah. Maksudnya bahasa kita merambus. Malaikat halau yang tadi itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sedih. Nabi kata, wahai malaikat, itu umatku. Lalu malaikat kata, ya, itu umatmu, tetapi kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Mereka tidak mengikut apa yang kamu bawa. Allah, sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda umat tu dah nampak dah, bercahaya muka semua sebab wuduk dekat dunia, tetapi walaupun berwuduk tak diiktiraf oleh malaikat sebab tak mengikut jejak langkah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Nabi kat situ, Nabi tak boleh nak keluar, rebah malam tu Isyak. Jadi pada waktu Isyak, sahabat Nabi ni duk pakat-pakat tunggu Nabi keluar. Bukan Masjid Nabawi zaman dulu macam masjid sekarang. Dulu 60 kali 60 je luas dia. Yang kalau kita masuk dekat depan sekali kat mimbar, dekat tiang-tiang ada tulis, ada warna hijau, dia tulis hadza hudud Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini sepadan Masjid Nabi. Maknanya itu masjid yang Nabi buat peringkat zaman Rasulullah. Yang ada hari ini melalui proses penambahan dari zaman ke zaman, pemerintah ke pemerintah, daripada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, lepas tu Umayyah, lepas tu Abbasiyah, larilah Osmaniyah, Turki. Sebab tu ada kepala kereta api kat Madinah. Itulah kereta api yang datang dari Turki. Sebab tu minyak wangi yang ada dulu diwangikan untuk mewangikan Masjid Nabawi dibawa daripada ambar. Tu namanya minyak wangi ambariyah, daripada kerajaan Islam Turki yang jatuh pada 3 Mac 1924. Turki yang ibu-ibu suka tengok cerita Turki tu, ke tak suka baca Quran je. Alhamdulillah, itu kelebihan orang sini kan. Subhanallah, hebat dia. Cerita yang sangat panjang. Ya. Okey, sedikit bermakluman. Kereta yang comel ini WCQ 9669, cantik pula nombornya. WCQ 9669 kan, kalau dengan izin minta tolong alihkan. Okey, jadi maknanya sekarang ini keluasan dia kan. Zaman Nabi mana ada payung-payung tu, mana ada. Payung ni datang kemudian. Payung tu fabrik dia daripada Switzerland, and teknologi dia daripada Jerman, bukan main-main. Dan yang ketiga Jepun. Ni payung yang dekat Masjid Nabawi. Ada berapa payung kat situ? 250 batang payung. 250. Lepas subuh pukul 6 dia buka. Asar nanti dia tutup. Lepas subuh tunggu kat situ, nanti dia buka. Ambil lah. Selfie dengan payung. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya yang adalah ni luasnya ialah 100,000 meter persegi. Boleh memuatkan 1 juta orang yang solat. Sebab tu luas.
Sebab tu muslimat dia suka pintu 17, dia suka pintu 25 tempat dia. Tapi kalau dapat belakang jauh muslimat, dia pergi juga sembahyang, tapi mulut dia jalan juga. Kau ajak. Itulah itu. Bukan muslimat sini, muslimat daripada Jerman. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya sahabat tunggu Nabi. Sebab tu sentimental value sampai hari ni. Kalau kita duduk kat Masjid Nabawi, walaupun tak sama dengan Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni masuk dia mesti sedih. Masuk dia mesti menangis. Masuk dia mesti ada kenangan yang cukup besar. Walaupun kita tak pernah berjumpa Rasulullah berdepan, tapi rasa je Nabi masih hidup. Sebab Nabi ada kat situ kuburnya. Sebab tu bila dengar azan saja, rasa yang azan tu Bilal. Bila takbir je solat, rasa yang imam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ke hati tak boleh kita tahan bila duduk kat Masjid Nabawi. Kesannya sampai hari ni. Macam mana agak-agak itu perasaan kita hari ni yang tak jumpa Nabi. Saya nak tanya sahabat-sahabat, macam mana orang yang solat belakang Nabi zaman tu? Orang yang tengok Nabi, orang yang tengok Rasulullah, nescaya perasaan dia lagilah dahsyat. Sebab itu ketika solat isyak itu, sahabat yang ramai berkumpul tunggu Nabi keluar nak solat isyak jadi imam. Tak ada siapa pun yang bercakap, diam, rindu kepada Nabi. Kalau boleh semua nak duduk belakang Nabi solat. Lepas salam, lepas dah salam, semua nak peluk Nabi, kasih kepada Nabi. Ada sahabat muka sampai macam kena kanser dah, teruk dah. Nabi tanya, kenapa wahai muka kamu wahai Ka'ab, Ubay bin Ka'ab? Lalu kata dia, sakit dah. Habis kenapa teruk sangat penampilan kamu ya Rasulullah? Ini tanda aku rindu padamu. Kalau aku rindu, aku datang, aku cari kamu kat rumah, aku nak peluk kamu. Tapi akhirat macam mana ya Rasulullah? Nescaya engkau syurga, aku belum jamin. Kalau engkau syurga sekalipun aku syurga, nescaya syurga engkau di atas dan syurga aku di bawah. Sahabat Nabi dia punya fikir dia sampai macam tu. Kita ni ada terfikir tak nak jumpa Nabi? Tak terfikir ke nak tengok muka yang mana kita dah sebut dalam solat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena tanamkan perasaan rindu sangat nak jumpa Rasulullah. Saya tak cerita yang laki-laki macam tu, tak cerita sahabat yang laki-laki, yang perempuan, yang muslimat. Bila sahabat Nabi balik daripada peperangan, muslimat ni pertama soalan dia, Rasulullah selamat tak? Rasulullah cedera tak? Rasulullah luka tak? Dah nampak Rasulullah tak ada apa-apa, baru dia teringat suami dia pergi perang tadi. Baru teringat ayah, abang, adik pergi perang tadi, anak pergi perang. Yang pertama keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat ni tunggu Rasulullah keluar. Rasulullah nak bangun pingsan. Sampailah ketika itu solat isyak dibuat dalam tempoh yang panjang, yang lambat. Ada yang sebut dalam pukul 2-3 pagi. Kenapa lewat? Sebab mereka tunggu Nabi keluar. Tak ada siapa yang boleh jadi imam melainkan dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab imam kat depan itu dia punya tanggungjawab dia besar dalam Islam. Sebab Nabi ni bukan saja rasul, dia ketua negara. Maknanya siapa ketua negara, dia imam dalam solat. Jadi kalau orang tu dia gantikan Rasulullah, itu signal daripada Nabi, dia pengganti Rasulullah, iaitu memimpin Madinah negara Islam. Siapa ganti? Abu Bakar. Sebab hujah Sayyidina Umar, Rasulullah pilih dia jadi imam. Besarnya imam kat depan. Tapi kita hari ni, imam tak kena mena dengan pemerintah. Yang tu jadi sakitnya. Sebab orang yang depan tu mesti bertakwa. Tak cukup dia makan di restoran at-taqwa. Dia mesti bertakwa kat depan tu. Dia jadi imam, dia mengurus negara, dia jaga rakyat, dia nak bawa rakyat ni pergi bertemu Allah besok, yang mana di padang mahsyar 7 golongan. Yang pertama sekali, imamun adil, bukan imam solat, pemimpin negara yang adil, yang melaksanakan hukum Allah. Dia duduk di bawah arasy Allah ketika orang semua tak ada perlindungan. Dan bersama pemimpin yang adil, rakyat-rakyat yang menyokong dia, makmum-makmum tadi tu lah. Ni jaga. Pentingnya memilih pemimpin.
Takkanlah kita nak pilih pemimpin yang tak Islam jadi imam depan. Takkan nak pilih pemimpin kita perempuan jadi imam depan. Minta maaf, Jumaat hari ni tangguhkan sebab Imam Mina saat-saat tadi dia call datang haid. Buruk rupanya. Sebab itu tak sebarangan orang boleh diri kat depan. Lalu bila mana Bilal ni, dia tengok Abu Bakar tak ada, dia suruh Umar. Umar pun pergi. Umar tak tahu Rasulullah dah lantik Abu Bakar. Umar pun tak mau. Lalu bila tengok saja Umar takbir, Allahu Akbar. Nabi nampak Umar, dengar suara Umar, Nabi marah. Nabi marah. Nabi sebut, mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin tidak menyukai ini. Umar kata, kenapa tak beritahu aku dan Nabi dah lantik Abu Bakar? Umar pun menyesal. Sifat sahabat Nabi macam tu. Sifat sahabat Nabi memang macam tu. Sebab itu, ini kedudukan yang Nabi pilih. Bila Nabi sebut, Nabi lantik, itu kemuliaan. Sebab tu Nabi bila dia kata al-imamatu fi Quraisy, kepimpinan itu mesti datang dari Quraisy. Maksudnya apa? Maksudnya Quraisy ni orang datang daripada Mekah. Maknanya lepas dia meninggal mesti Quraisy yang naik. Ansar tak boleh sebab dia orang Madinah. Sebab orang Muhajirin datang daripada Mekah, mereka orang yang awal bersama Rasulullah dalam Islam, yang awal dalam perjuangan. Dan bangsa Quraisy, bangsa yang paling dikagumi, yang paling dihormati, yang paling ramai, majoriti dan dominan di semenanjung tanah Arab. Sebab tu Allah sebut li'ila fi Quraisy. Pernah dengar tak? Li'ila fi Melayu. Tak ada kan? Li'ila fi Jawa, li'ila fi Banjar. Tak ada. Maknanya bangsa-bangsa ni simpan tepi dulu. Sebab Quraisy ini kabilah yang terkenal dan dominan. Maknanya kekuasaan itu bila dikuasai oleh orang yang majoriti, pengaruhnya kuat. Sebab itu lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar, siapa? Muhajirin. Sayyidina Umar, Muhajirin. Sayyidina Osman, Muhajirin. Sayyidina Ali, Muhajirin. Muawiyah, Muhajirin. Yazid bin Muawiyah, Muhajirin. Lepas dia, Muawiyah anak kepada Yazid, Muhajirin. Dia mempelopori apa dia? Leadership, kepimpinan. Sebab tu Nabi kata al-imamatu fi Quraisy. Ini dibincangkan ulumat oleh ulama. Sebab itu bukan sebarangan. Sebab tu Nabi yang lantik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyahut, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang berhati sangat lembut. Kalau ia menggantikanmu menjadi imam, ia pasti menangis. Siapa yang cakap? Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Isteri Rasulullah. Kenapa dia cakap macam ni? Dia tahulah ayah dia macam mana Abu Bakar. Abu Bakar ni jenis touching tau. Sikit-sikit menangis, baca Quran menangis, solat menangis, tengok ayat Quran tentang nikmat menangis. Adakah aku dapat ya Allah? Bolehkah aku? Tengok tentang azab menangis. Ya Allah, selamatkan aku daripada azabmu ya Allah. Ini style Abu Bakar. Abu Bakar ni hati dia macam tu. Yang dijamin oleh Rasulullah syurga. 8 pintu syurga memanggil. Pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa. Lalu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada tak orang tu dipanggil daripada semua pintu? Ada wahai Abu Bakar. Dan saya pintu itu memanggil, semua pintu memanggil engkau wahai Abu Bakar. Menangis Abu Bakar. Ini sifat kualiti Abu Bakar yang Nabi sangat kasih. Nabi kata dalam sepotong riwayat, kalau tidak kerana cemburu sahabat-sahabat, kalau disuruh pilih orang yang aku nak kasih setelah daripada Allah, nescaya aku kasih Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Kasih sayang yang cukup hebat dengan Abu Bakar. Lalu kata anak dia Siti Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar ni sikit-sikit nangis. Sebab tu dalam keadaan ini kata tetapi beliau bersabda, kamu semua seperti wanita-wanita yang mengelilingi Yusuf, suruh Abu Bakar yang menjadi imam solat. Nabi bagi Nabi didik Siti Aisyah. Dia kata, kamu ni nak campur urusan yang kamu tak tahu maksud dia. Kamu seperti wanita-wanita di sekeliling Nabi Yusuf. Apa sifat dia? Apa sifat? Suka campur urusan yang bukan urusan mereka. Jadi kamu tak tahu wahai Aisyah. Aku pilih ni ada sebab Abu Bakar. Sebab itu bila Rasulullah wafat, yang menenangkan sahabat Nabi siapa? Abu Bakar. Nanti kita bincang. Yang boleh menenangkan. Sayyidina Umar tak boleh tenang. Dia keluar pedangnya.
Siapa kata Muhammad wafat aku pancung. Dia tak mati. Yang kata cakap Nabi wafat ni siapa? Orang munafik je nak pecah belah masyarakat. Tapi datang Abu Bakar, dia tenangkan. Tengok Abu Bakar, dia tenangkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan. Dia datang tu, Sayyidina Umar tengah pegang pedang tu, orang tak berani. Umar, ini bukan Umar kontraktor Umar keluar pedang, orang tak berani. Umar di zaman jahiliah, dia tampar seorang perempuan buta mata. Dalam kitab Sirun Nubala, Umar ni punya tinggi, dia naik kuda, kaki je jejak tanah. Umar ni kaki jejak tanah. Umar ni orang dia tegak, jangan buat pasal. Dia tampar seorang perempuan zaman jahiliah, mata buta. Itu baru tampar, belum smackdown lagi, baru tampar je. Bayangkan Umar punya power macam mana ketika dia tampar adik dia Fatimah, yang ketika sedang baca Quran, menyembur darah. Dia tampar sikit, menyembur darah. Sampai Umar timbul rasa penyesalan dalam hati dia. Begitu adik dia sayang dengan Islam, dia peluknya Quran yang dia pegang. Umar nak pegang, dia kata tak boleh, engkau najis. Dalam keadaan tampar adik dia, menyembur darah. Dalam riwayat kata adik dia dengan adik ipar sedang baca Quran, ada seorang guru Quran. Bila Umar sampai, guru Quran ni ada riwayat terjun tingkap, ada kata menyuruk bawah katil, gigil sebab Umar sampai. Orang takut dengan Umar. Sebab tu Umar bila nak hijrah, dia macam mana? Abu Bakar nak hijrah, dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak hijrah, orang semua pakat pergi Madinah. Kata Rasulullah, tunggu wahai Abu Bakar, wahyu tak turun lagi. Tapi bila Umar datang, wahai Rasulullah, aku nak berhijrah. Nabi kata silakan Umar. Umar bukan menyusup, dia pergi tawafnya Kaabah, dia solat, lepas tu dia buat pengumuman, siapa nak isteri jadi janda, anak jadi yatim, jumpa belakang lembah ni, kita fight. Siapa berani? Umar dah angkat pedang, sahabat-sahabat dah hilang akal. Sebab tu dalam video cerita Nabi wafat, walaupun lakonan dengan muslimatnya, dengan musliminya, Madinah ketika itu, dalam cerita tu saya tengok ada satu potongan bila keluarnya Abu Bakar, orang Madinah ni menangis. Yang perempuan menangis, bawah pokok tamar lah, tepi dinding rumah lah, kat sana kat sini dalam keadaan menangis. Kita ni kalau hati kita lembut, kita sayang kat Nabi, kita tengok video tu, kita pun menangis. Kita terbayang macam mana Umar marah, dia bawa pedang. Umar bukan tak beriman, dah. Umar sangat kasih kat Nabi sehingga hilang pertimbangan dia. Jadi bila benda ni berlaku, Umar kata dia macam Nabi Musa, dia pengsan 40 hari dia tak mati, dia pergi berjumpa Tuhan. Macam tu juga Nabi kita, Nabi Muhammad, yang kata Nabi Muhammad ni wafat, mati, orang munafik je. Siapa cakap aku pancung? Datang Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Ijlis ya Umar, duduk engkau wahai Umar. Tengok peranan Abu Bakar. Sebab tu walaupun begitu, dia ni mudah menangis, tapi Abu Bakar dalam keadaan yang sangat kritikal, dia menenangkan masyarakat Islam. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Kalau kamu semua wahai manusia menyembah Muhammad, Muhammad mati dah. Tapi kalau kamu semua menyembah Allah, Allah hidup dan takkan mati selama-lamanya. Bila dalam keadaan itu orang jadi tenang. Umar rebah. Umar letih dengan kata-kata daripada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dia membacakan sepotong ayat. Kita akan jumpa saat lagi ayat surah Ali Imran ayat 144. Sayyidina Umar kata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalim ala aqibahi fala yadurrallaha syai'a sayzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah datang sebelum Muhammad rasul-rasul yang mana Allah utuskan, dia kahwin, dia makan, dia minum dan dia mati. Begitu juga Muhammad, dia rasul, lalu dia akan mati. Apakah kiranya kalau dia mati atau dibunuh, kamu berpaling dari Islam? Maknanya ayat ini sudah memberitahu kepada kita akan berlakunya kocak-kacir bila Nabi wafat. Akan berlakunya kocak-kacir. Lalu ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar. Umar pingsan sebab Umar bila dengar ayat ni,
ayat ini membenarkan bahawa Rasulullah itu wafat. Dan Umar kata, seolah-olah aku tak pernah mendengar ayat ini, melainkan daripada bacaan Abu Bakar sebentar tadi. Umar dalam masa yang sama, dia pun hafal Quran. Tenggelam perasaan dia dengan kasih sayang dengan Rasulullah. Dia lupa bahawa dia juga menghafal surah tersebut, dia telah membaca surah tersebut, tetapi dalam keadaan begitu dia lupa, ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ininya sebab tu Nabi bila pilih memang terbaik. Lalu apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah itu merupakan pandangan Siti Aisyah. Lalu tetapi beliau bersabda, kamu semua tadi Nabi kata kepada Siti Aisyah, demikianlah Abu Bakar memimpin solat setelah solat jemaah yang diimami oleh Umar. Selesai solat, Umar berkata kepada Abdullah bin Zam'ah, Abdullah bin Zam'ah itu tadi, celaka kamu, apa yang telah kamu lakukan terhadapku. Demi Allah, seandainya aku tahu kalau Rasulullah sudah memerintahkan hal itu, menyuruh Abu Bakar menjadi imam kepadamu, aku tidak akan melakukan apa yang sudah terlanjur aku lakukan ini. Abdullah bin Zam'ah menjawab, maafkan aku ya Umar, tadi aku tidak melihat orang lain yang lebih patut menjadi imam kepada anda. Nampak? Abdullah bin Zam'ah ini, dia minta Umar jadi imam sebab dia tengok Abu Bakar tak ada. Setelah Abu Bakar, yang paling layak sekali siapa? Umar. Sebab tu kubur Nabi, sebelah ada Abu Bakar, sebelah ada Umar. Nak cerita itu ranking sahabat Nabi. Tengok Abu Bakar, Umar, Baqi', Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dekat Iraq, kat Kufah kuburnya. Dari sudut ranking dah kita nak sebut, maknanya kelebihan sahabat-sahabat Nabi ni ada ranking dia. Maknanya ada Abu Bakar, takkan kita sebarangan orang kita nak lantik. Ketika itu Abdullah bin Zam'ah je nampak, Umar Al-Khattab itulah tokoh yang terbaik. Sebab itu disusun dengan begitu baik dalam kehidupannya, dan setelah dia meninggal pun begitu keadaan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak mengatakan hal itu dan aku mengalihkan dari Abu Bakar dengan tulus. Aku hanya ingin menghindarkan Abu Bakar dari urusan duniawi dan dari bahaya maupun kerosakan yang terdapat dalam kekuasaan politik, kecuali orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kenapa Siti Aisyah dikaitkan pelantikan imam tu dengan politik? Sebab dia faham. Siti Aisyah ni dia meriwayatkan hadis 2210 hadis. Siapa? Sahabat yang keempat meriwayatkan hadis paling banyak. Siti Aisyah 2210 hadis. Sebab tu Siti Aisyah ini faqih. Dia ni banyak ilmu, dia alim. Sebab tu sahabat Nabi, kalau Nabi tak ada tanya hukum kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam arti kata lain, banyak yang Nabi turunkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allah berikan Siti Aisyah ni kecerdikan. Lalu tengok, aku bukan apa, aku tak setuju Abu Bakar tadi jadi imam tadi. Yang dia nampak tu nangis, dia kata aku tidak mahu ayahku itu sibuk dengan urusan duniawi. Maksudnya dengan urusan menguruskan manusia dengan politik. Maksudnya signal Nabi jadi imam tu tadi menggantikan Nabi. Maknanya dia akan jadi pemerintah setelah Nabi wafat. Tu yang Sayyidina Siti Aisyah melihat pandangan kepada kata-kata lantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun faqih juga. Dia pun faham juga pelantikan itu bukan sebarangan. Lalu aku juga mengkhawatirkan perasaan tidak suka orang ramai terhadap seseorang yang menggantikan tempat Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup, kecuali jika Allah berkehendakkan lain. Aku takut mereka akan iri hati kepadanya, memusuhinya dan mencerca tindakannya. Tetapi segala sesuatu ada di tangan Allah dan keputusan ada padanya. Mudah-mudahan Allah melindungi diri Abu Bakar dari semua yang aku khawatiri dalam urusan dunia dan agama. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini pandangan Siti Aisyah. Maknanya dia tak mahu ayah dia ni terpalit, sebab tanggungjawab berdiri depan tu besar. Kalau ada yang lebih layak, ambillah. Tapi kalau itulah keputusan Rasulullah, aku ikut. Ini tawaduknya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan begitu. Sebab tu bila dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq, jadi apa? Jadi khalifah yang pertama. Bila pertama Sayyidina Abu Bakar setelah selesainya tenang dah masyarakat Islam ketika itu, dan juga orang Ansar mula-mula nak lantik Sa'ad bin Ubadah pun dah tenang sebab Abu Bakar tenangkan.
Lalu kata Abu Bakar, aku lantik Umar, aku cadang Umar lah. And Umar pula tengok rendah diri dia. Dia kata apa? Ke dia cakap, aku memang layak. Itu kita, aku memang layak. Dah lama dah, kau tak lantik kenapa? Kita Abu Umar kata, aku tak layak. Yang layak engkau, wahai Abu Bakar. Sebab ketika Nabi wafat, Nabi sakit, dia lantik engkau jadi imam. Itu signal dia. Bila beri ke Abu Bakar, Abu Bakar kata apa? Kamu lantik aku, lastu bi khairikum. Aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Tengok. Kalau aku betul, ikut. Kalau aku tak betul, faqawimu ni, betulkan aku. Tengok rendah dirinya pemimpin. Subhanallah. Ini kualiti Abu Bakar As-Siddiq. Ini kualiti dia. Lalu kita boleh faham dah, lantikkan Nabi itu yang terbaik. Nabi dah sebut. Aisyah menceritakan pada hari wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang melihat kesihatan baginda sebetulnya sudah sihat. Di pagi hari mereka lalu pulang untuk menunaikan keperluan masing-masing dengan perasaan gembira. Lalu mereka semua meninggalkan baginda bersama para wanita keluarganya. Sementara kami juga berbesar harapan dan amat senang dengan perkembangan kesihatan baginda itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, keluarlah dan tinggalkanlah aku. Malaikat sudah meminta izin mau menemuiku. Menemuiku. Jadi bila mana hari Rasulullah wafat, waktu duha, pagi tadi subuh, Rasulullah nampak macam sihat. Jadi keluarga yang terdekat, keluarga-keluarga Rasulullah yang ziarah dalam bilik Nabi mula meninggalkan kerana nak balik, nak masak ke, nak cari makanan ke, belum makan. Sebab nampak Nabi dah sihat. Sebab tu kita ni, bila orang tu ada sakit, tiba-tiba dia sihat. Bukan dia sihat, dia nak meninggal. Ada orang tu dia baring lama sakit macam-macam, anak dia suap. Nak lepas satu sudu bubur pun payah. Tiba-tiba hari akhir dia kata, mak teringin nak makan tom yam lah. Lepas tu kita pula masak tom yam, bagi dia makan 2 pinggan. Kita telefon adik-adik kita, mak makan 2 pinggan, mak makan 2 pinggan, mak dah sihat. Semua gembira. Jangan terlalu gembira. Itu buah akhir dia sebelum meninggalkan kita. Banyak banyak. Mak ayah saya macam tu. Dua-dua sama. Dan juga beberapa pengalaman lain sama. Siap dia minta tu, air soya, anggur, tamar Nabi. Benda-benda pelik-pelik pula minta tu. Payah nak cari tu. Nasib baik bulan Syaban masa tu ada sahabat tu jual tamar Nabi. Kita bawa dia pun makan sungguh. Jangan tinggal. Kita bagi dia minta, tapi jangan tinggal. Maksud jangan tinggal, perhatikan keperluan dia. Kalau perlu kita mengajar dia la ilaha illallah, ajar. Kalau perlu kita nak sapu air muka dia, sapu. Kalau kita perlu kita nak membaca sesuatu Quran kat dia, baca. Kerana jangan tinggal. Sebab kita dalam keadaan yang berhati-hati. Sebab itu jangan tinggal orang nak meninggal bila ada tanda-tanda dia. Sebab itu ambil cuti, buat rotation, buat giliran. Adik-beradik berapa? 8 orang. Tak boleh bagi ke? Seorang separuh hari. Kerja ustaz, tinggalkan kerja. Tinggalkan kerja, ambil cuti. Ini anak yang baik. InsyaAllah Allah pemudahkan. Ada orang tu mak dia sakit, dia cikgu. Ramai daripada dia cikgu, dia pun ambil cuti. Tak payah cuti lah sebab dia cikgu. Yang tak cikgu, ambil cuti. Tak sampai 2 minggu, Allah tahu anak-anak dia ramai cikgu. Hari terakhir cuti sekolah tu, dan anak dia hari terakhir anak dia ambil cuti nak samakan adik-beradik yang cikgu, mak dia meninggal. Sebab Allah tengok anak-anak dia ni bagus, anak-anak dia nak menguruskan mak dia dengan baik, lalu Allah tak nak payah-payahkan, lalu Allah jadikan anak dia itu berada dalam situasi bercuti. Ini semua. Sebab itu ini tanda-tanda yang telah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata kepada saudara-saudara yang anak saudara, kepada saudara mara yang hampir kat dalam bilik dia, minta keluarlah, malaikat dah sampai, aku nak berbual-bual. Memang betul. Sebab tu nanti kita akan jumpa, akan datang macam mana malaikat jumpa orang beriman. Sebab tu berbeza dengan orang yang jahat. Bila malaikat kata, malaikat datang saja, aku malaikat maut, habis nyawa dia direntak.
Tapi kalau orang tu baik, malaikat beri salam, Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam, aku malaikat maut. Orang beriman kata, aku dah lama tunggu kau. Tengok, Nabi pun sama. Aku dah lama tunggu kau, tak sabar nak mati dah. Tak sabar nak mati. Sehingga malaikat maut kata apa? Apa permintaan kamu terakhir? Apa orang beriman kata? Aku tidak berhajat lagi, kerana aku tak sabar nak bertemu dengan kekasih aku. Lalu kata malaikat, mintalah. Lalu barulah orang yang beriman ni kata, baik, izinkan aku berwuduk, aku nak mati ketika sujud. Boleh nego, boleh berbincang. Sebab inilah kelebihan orang yang beriman. Dia dah ada hubung baik dah. Dan bahkan bukan saja malaikat kata ahlan wa sahlan, dia kata pada malaikat selamat datang, kubur kata ahlan wa sahlan wa marhaban laka. Kubur kata ahlan wa sahlan. Orang Arab ni boleh sebut ahlan wa sahlan wa marhaban laka. Maksud dia, makan kau aku tanggung, minum kau aku tanggung, tidur kau selama jadi tetamu aku tanggung, keselamatan engkau aku tanggung. Ini maksud ahlan wa sahlan wa marhaban. Orang Melayu lain, ahlan wa sahlan wa jalan. Arab lain. Sebab tu maksudnya kubur kata, aku menjadi host, tuan rumah pada kamu, aku layan yang terbaik, first class. Makan first class, tidur first class, semua first class, layanan semua first class. Don't worry. Sebab dalam arti kata lain, itulah keadaannya. Allahu Akbar. Lalu mendengar itu semua orang kecuali aku pergi meninggalkan rumah. Siapa dia? Siti Aisyah. Sebab Siti Aisyah isteri Nabi SAW. Kepala baginda berada di pangkuanku, lalu baginda mengambil posisi duduk dan aku pun duduk di sudut kamar. Maknanya ketika ni dialog ni, kita tak tahu dia dialog dengan orang yang nak meninggal. Cuma kita ni yang hidup tak tahu. Tak tahu. Lalu setelah berbicara dengan malaikat tersebut cukup lama, baginda kemudian memanggilku kembali, meletakkan kepalanya di pangkuanku. Baginda menyuruh para wanita untuk masuk. Aku bertanya, inikah yang pernah dibisikkan oleh Jibril alaihissalam? Beliau menjawab, benar Aisyah, yang datang kepadaku tadi adalah malaikat maut. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus dan menyuruhku bahawa aku tidak boleh masuk ke rumah anda tanpa izin anda. Jika anda tidak mengizinkan, aku akan kembali, dan jika anda mengizinkan, aku akan masuk. Allah juga memerintahkan aku untuk tidak mencabut nyawa anda sebelum anda menyuruhku. Jadi aku menunggu perintah anda. Aku berkata, tahanlah dulu sampai Jibril datang kepadaku. Nampak? Malaikat maut yang nak cabut nyawa Nabi pun minta izin. Wahai Muhammad, aku datang ni, aku malaikat maut. Tapi kalau kau tak izinkan, aku tak masuk bilik ni. Kalau kau tak izinkan, aku tak ambil nyawa kau. Sehingga engkau izinkan. Begitulah dialog bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab malaikat nak ambil nyawa manusia yang paling agung atas muka bumi ini, iaitu Nabi yang kita kasih. Lalu keadaan dia tidak sama seperti orang biasa. Lalu malaikat pun turut memberikan persembahan yang terbaik. Lalu berdialoglah. Sebab itu yang datang berjumpa Nabi bukan malaikat maut saja, Jibril, Israel, dan memang dia kerja cabut nyawa, Israfil dan Mikail. Semua malaikat kanan, malaikat kanan Allah, ataupun kita panggil, kalau kerajaan kita panggil menteri-menteri kanan, kalau negeri esko kanan. Semuanya ialah malaikat-malaikat yang penting dalam kehidupan kita. Jibril yang bawa wahyu, ketua pada malaikat. Israel yang cabut nyawa, dan dia pun ada pembantu-pembantu dia, disebut dengan perkataan rusuluna, maksudnya utusan-utusan. Maksudnya dia punya pembantu-pembantu dia. Dan disebutkan bahawa malaikat yang cabut nyawa ni, dia macam berhadapan dengan makanan. Dia nak ambil ikut macam tu je. Sebab tu kita tak pelik bila mana ada orang Taman Cepaka meninggal, dalam masa yang sama ada orang kat China meninggal, ada orang kat Russia meninggal. Malaikat ni berapa banyak? Dia ada pembantu dia. Kalau kat sini, kat kawasan sini, dalam sebulan tu ada kematian tak? Kadang-kadang ada, kadang tak ada kan. Saya pergi ke Afrika, saya duduk kat masjid, hotel mahal kan. Jadi orang masjid bagi tilam, orang masjid bagi dapur. Dia kata nak masak silakan, dia ada peti sejuk. Saya beli barang, saya masak. Kawan saya ni dia bahagian pengurus jenazah. Sebab tu bila saya sampai airport,
Dia jemput saya dekat airport pun naik van jenazah. Van jenazah yang besar tu, siap dengan tong jenazah tepi tu, lepas hantar jenazah ke kubur. Jadi kat belakang tu sahabat-sahabat tak ada kerus, tak dia bentang tikar gitu je lah. Jadi belakang tu ada 8 orang, saya duduk depan dengan dia. Jadi saya boleh tengok lah kat belakang macam mana jenazah sihat. Jenazah cakap sihat ustaz. Jenazah boleh cakap. Saya nampak satu benda yang pelik dekat South Africa. Sepanjang 3 hari saya duduk kat situ, 1 hari purata 4-5 kematian. Jadi dia jaga bahagian masjid dia, maknanya kompaun kawasan Karyah ini 1 hari 4-5 kematian. Selama 3 hari hampir 15 kematian. Saya kata kat dia, adakah tiap-tiap hari macam ni? Macam ni lah tiap-tiap hari. Tak pernah kata dia aku dapat kematian 2 orang, selalu 3 ke atas. Jadi saya fikir balik, malaikat maut dekat sana kerja je lain dengan Malaysia. Walaupun dalam jajahan yang sedikit kecil macam kita, tapi sana ramai orang mati tak hari. Kita ni jarang-jarang. Nak ceritanya apa? Suasana dia tak sama rupanya. Tapi malaikat maut itulah kerja dia. Arahan Allah Subhanahu wa taala. Lagi Mikail yang jaga rezeki. Kenapa jaga rezeki? Mikail pun nak jumpa Rasulullah sebab kita bila nak mati ni rezeki kita dah sampai, dah cukup. Kalau kita mati hari ni pukul 10 pagi. 10 pagi itu rezeki kita. Ajal maut ni rezeki. Maknanya bila mana dah sampai masa, rezeki kita tertutup. Sebab tu bila orang nak meninggal, kita ambil air, kita bagi air kotak kan, dia minum. Serut. Lama lagi tu mati. InsyaAllah lama lagi. Kita bagi dia air ikut sudu kan, dia telan. Lama lagi mati. Tapi kalau kita dah mula ambil air kat sudu, kita masukkan kat bibir dia tak boleh telan, dia meleleh. InsyaAllah tak lama dia meninggal. Sebab pintu rezeki tertutup. Bila pintu rezeki tertutup, pintu taubat pun tertutup. Sebab taubat itu rezeki. Taubat tu rezeki. Sebab itu Allah sebut surah An-Nisa ayat 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza jaa ahadahumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah taubat itu untuk orang yang buat maksiat. Apabila sampai kepada mereka itu kematian, lalu mereka berkata aku bertaubat sekarang. Tak. Sebab itu taubat bukan untuk orang buat maksiat. Jangan kita buat maksiat walaupun kadang-kadang kita lemah. Kita cuba. Jangan kita ikutkan kelemahan. Contoh menyanyi ustaz karaoke bukan ada apa-apa. Jangan. Ada orang karaoke ketika sedang menyanyi itu jatuh, mic belum off, bunyi bayangkan kita sedang karaoke cencoke cengkodok, mati macam tu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita lawan Tuhan. Jangan kita cabar Allah. Jangan. Takut. Saya tak kena petir pun ustaz. Bukan isu petir dah. Isu dia Allah tutup hati kamu. Itu laknat paling besar. Laknat paling besar bukan kita buat maksiat, Allah timpa kayu balak, Allah timpakan gunung atas kita, berlaku macam-macam, tsunami, gempa bumi dah. Kemuncak kepada laknat Allah. Allah tutup hati kita. Kita tak jumpa jalan balik rumah, tak kenal Tuhan, tak kenal syurga. Cuba kita datang tadi, lepas habis kuliah ni, kita tak tahu nak balik rumah kita yang kita keluar tadi. Terpusing dalam surau ni. Kawan duk tanya, macam mana rumah kamu? Aku tak tahu. Yang bestnya bukan tak boleh tolong, kawan ni juga dia pun tak tahu nak balik rumah dia. Aku pun tak tahu balik rumah aku. Sampai saya datang bulan depan kat sini terpusing-pusing, agak-agak macam mana, gila kita. Itulah umpamanya orang yang tak dapat petunjuk Allah. Dia lawan Tuhan. Dalam masa yang sama Allah tutup hati dia. Firaun kan ketika tenggelam, boleh tengok surah Yunus, dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tapi iman dia dah expired. Antara doa Nabi Musa apa? Ayat 88 surah Yunus. Antara doa Nabi Musa, wahai Allah, engkau musnahkan hartanya.
harta dia, kerajaannya, kau musnahkan. Sebab apa? Sebab yudillu fi sabili. Dia menyesatkan orang hamba-hambamu daripada jalan engkau wahai Allah. Ini jahat ni Firaun. Sebab itu dalam kitab tasawuf, kalau orang tu jahat, dia gunakan harta dia untuk menyesatkan orang, hukum kita doa agar Allah tarik dia punya harta harus. Seperti ayat ini. Yang kedua yang lebih parah, bukan harta dia saja. Washdud ala qulubihim. Ya Allah, engkau tutupkan hati Firaun dan pengikut dia semua. Engkau tutupkan. Sebab itu Allah tak terima taubatnya. Allahu Akbar. Dia tak jumpa jalan balik tau. Dia tak kenal Tuhan. Tu yang jelawan Tuhan. Dia cabar Tuhan. Dia pelekeh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min zalik. Satu, kita buat maksiat, Allah murka. Kedua, kita buat maksiat, kita ajak orang buat maksiat. Yang ketiga, kita buat maksiat, kita ajak orang buat maksiat, kita berbangga dengan maksiat. Yang keempat, kita buat maksiat, ajak orang buat maksiat, berbangga buat maksiat. Yang keempat, kita cabar Tuhan dengan maksiat kita. Allahu Akbar. Jangan berat. Sebab tadi tu malaikat-malaikat yang kanan berjumpa Rasulullah. Sebab Jibril kan dah sekian lama sampaikan wahyu pada Nabi. Jibril nak ucap selamat tinggal. Tu yang kata Nabi Muhammad, wahai Israel, wahai malaikat maut, aku nak tunggu Jibril, nanti kau ambil lah nyawa aku. Kan Nabi dengan Jibril kan baik. Selama hampir 23 tahun Jibril turunkan wahyu jumpa Rasulullah. Kadang-kadang nampak Jibril dalam bentuk asal, kadang-kadang Jibril rupa laki-laki, dalam keadaan Nabi bertemu dengan Jibril. Sehingga ada satu pintu dekat sebelah makam Rasulullah, nama dia Babu Jibril, pintu Jibril. Antaranya kata ulama, Jibril pernah lalu di situ untuk menyampaikan wahyu pada Rasulullah. Ada Babu Jibril, pintu Jibril dekat Masjid Nabawi. Lalu Aisyah melanjutkan lagi, maknanya melanjutkan lagi, kami seakan-akan sedang menghadapi suatu persoalan di mana kami tidak memiliki jawapan atau pendapat. Kami sangat sedih, seolah-olah kami sedang ditimpa malapetaka tidak boleh dihindari. Tidak ada seorang pun dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dalam keadaan yang nampak agak kritikal. Nabi dah nampak dekat ujung-ujung nyawanya, masing-masing jadi rasa suram, sedih, sebab dan kerana peliknya persoalan itu tadi, dan aku dapat merasakan kedatangannya. Setelah keluarga keluar, Jibril masuk dan berkata kepada baginda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkirim salam kepada anda. Dia titip pesan untuk menanyakan kepada anda. Padahal jelas dia lebih tahu apa yang sedang anda rasakan. Tapi dia hanya ingin menambah kemuliaan dan kehormatan anda atas seluruh makhluk, agar hal itu menjadi sunnah yang berlaku dalam umat anda. Allah tahu Rasulullah dalam keadaan nazak. Nazak ni bahasa Arab, nun zai ain, nazak. Nazak ni bahasa Arab, kita melayukan. Kita sebut nazak ni ketika orang sedang sakarat. Surah Wan-Nazi'at, Wan-Nazi'ati gharqa, masuk nazak ni, nazi'at yang rentap, yang cabut. Kata Sayyidina Ali, Wan-Nazi'ati gharqa, maksudnya malaikat yang rentap nyawa orang jahat dengan rentapan yang keras, benci, dendam, tak suka. Dia rentap sekuat-kuatnya, dia buat main. Wan-Nazi'ati gharqa. Tapi wan-nasyitati nashta, itu malaikat yang cabut nyawa orang baik. Dia cabut dengan lemah lembut, seperti air yang mengalir, seperti menarik rambut di dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak tumpah. Berhati-hati, halus. Wasab, dalam keadaan wasabihati sabha, dia turun dengan cepat malaikat ni kepada orang yang baik. Maksudnya dia nak selesaikan orang tu cepat, sehingga kan fasabiqati sabqa. Dan bila dia bawa roh orang baik naik ke atas, malaikat ini berlumba-lumba sebab nak ambil kemuliaan, kebanggaan, keseronokan, dapat bawa roh orang yang baik. Ya Allah, aku ambil nyawanya. Ya Allah, aku yang ambil. Ya Allah, aku naik. Pintu langit terbuka. Malaikat berkata, wanginya siapa ni? Roh fulan bin fulan. Roh fulan bin fulan. Malaikat semua pakat-pakat gembira, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan dengan Jibril ini satu kenangan yang luar biasa.
dan Rasulullah sangat rapat dengan Jibril alaihissalam, malaikat yang banyak menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di tahun 10 Hijrah Nabi meninggal 11 Hijrah. 10 Hijrah bermakna Ramadan terakhir Nabi. Ramadan sebelumnya, setiap kali Ramadan Nabi akan bertadarus dengan Jibril. Cuma pelik dia, sebelum Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah, dia tidak seperti biasa. Rasulullah bertadarus khatam 2 kali. Sebelum tu sekali. Tapi bila nak meninggal 2 kali. Itu tanda-tanda buah akhir Rasulullah nak meninggalkan kita. Dan itu keadaannya. Lalu atas pertanyaan Jibril itu, Rasulullah SAW menjawab, aku merasa sakit. Jadi Allah tahu keadaan Nabi, tapi Allah kirim salam. Rasulullah disampaikan salam oleh Jibril. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah kirim salam kamu. Apa maksud dia? Satu takriman, satu kemuliaan. Allah beri salam kepada makhluk. Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah jawab, aku merasa sakit. Nabi rasa sakit. Jibril lantas mengatakan, bergembiralah kerana Allah sudah ingin menghantarkan anda ke tempat yang telah Dia sediakan untuk anda. Baginda lalu menjawab, wahai Jibril, sesungguhnya malaikat maut sudah meminta izin masuk kepadaku. Baginda kemudian menceritakan hal yang telah terjadi, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu sudah rindu kepadamu. Apakah Dia tidak memberitahu keinginannya itu kepada anda? Demi Allah, belum pernah terjadi malaikat maut meminta izin masuk kepada seseorang atau menunggu diberi izin untuk masuk. Ini semata-mata kerana Allah ingin menyempurnakan kemuliaan anda, kerana Dia sudah sangat merindukan anda. Jibril beritahu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah sangat rindu nak berjumpa dengan kamu. Inilah yang kita sebutkan dalam hadis yang qudsi, hadis qudsi, dan juga hadis yang sahih riwayat yang lain. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Pada siapa kasih nak jumpa Allah, Allah kasih nak jumpa dia. Siapa benci nak jumpa Allah, Allah benci nak jumpa dia. Lalu sahabat Nabi dan juga dalam hadis, isteri Nabi berkata, kuluna nakrahul maut. Adakah maksud tak suka jumpa Allah tu benci mati? Lalu sahabat berkata, kuluna, kami semua nakrahul maut, tak suka mati. Sebab mati ni orang tak suka, maknanya merupakan satu apa? Satu fitrah pada manusia tak suka mati. Suka tak mati masuk syurga? Siapa suka? Angkat tangan. Nak mati sekarang? Pun tak nak kan? Pada jaminan kita syurga. Nah, sebabnya itu fitrah manusia. Kuluna nakrahul maut, kami semua tak suka nak mati. Lalu kata Rasulullah, bukan masuk hadis begitu. Masuk hadis begini, kalau kamu baik, malaikat datang muka baik, ditunjuk tempat kamu nak pergi baik, kamu ni semakin tak sabar nak mati cepat, nak berjumpa dengan Allah. Sebab Allah dah tak sabar nak jumpa dengan kamu. Kalau inilah Nabi, begitu juga ada manusia pun begitu. Yang penting orang yang baik, orang yang soleh, matinya cantik. Contoh Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi. Dia wafat dalam peperangan, dia meninggal dalam peperangan Ahzab. Dia meninggal saja, arasy Allah bergegar. Dalam hadis sebut ihtazza, arasy Allah bergegar. Ihtazza arshullahi azza wa jalla. Arasy Allah bergegar. Kenapa bergegar? Kerana rindunya Allah nak berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az ni, orang yang baik, yang soleh. Allah tak sabar bila dia meninggal saja, tanda rindu Allah pada dia, arasy Allah bergegar. Allahu Akbar. Sebab tu kita kan kalau mati, orang yang mati-mati baik ni, dia mesti ada amalan dia. Abang Boci arwah meninggal, bukan sebab dia duduk batu 10, bukan dia duduk gombak, tak. Kita kenal dia. Saya bukan nak puji dia, dia pun dah meninggal. Tapi orang baik kita kena ambil. Apa yang baik? Ini bulan 2 hujung. Maknanya hari tu hujung 31 Disember kita sambut di ambang tahun baru. Tahun 2020 ni tahun karamat.
Orang semua tunggu sejak saya kecil ni wawasan 20, wawasan 20, wawasan 20, sampailah ni apa benda wawasan 20 kita tak tahu. Tapi orang tunggu tarikh tu 20 tu, artis-artis siapalah lagi memang. Kami ni program dekat Gombak, kami panggil Abang Boceh ni, kita buat talk show, kita buat talk sikit, tazkirah sikit, kita doa malam tu. Kita buat baik punya. Kita cakap kat dia, abang, kami tak bagi banyak ni, 1,000 1,500 macam tu je lah, boleh ke? Tak apa Ustaz, okey je. Kalau saya pergi tempat lain kan saya lara kan. Sahabat-sahabat tahu tak bila saya pergi rumah dia, adik dia cakap apa? Malam tu tawaran yang offer untuk dia satu malam saja 30, 40 ribu, 50 ribu, dia boleh ambil yang RM1,000. Sebab dia ni orang yang sangat suka pada agama, dia suka alim ulama, itu sifat dia. Orang nampak dia buat gelak je, dah dia rapat dengan kami. Masjid Zakaria tu tempat solat dia meninggal tu. Kalau pergi waktu maghrib, malam ni pergilah cuba ziarah tengok. Kuliah tak ramai, dia kat kampung, orang tak ramai, adalah 50 orang kuliah maghrib, 40 tidur, 10 lagi terlelap. Bila dia meninggal, manusia sampai kat luar ramai solat. Kalau solat jenazah ni ramai-ramai sebab dia rapat. Solat jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud. Cuma kita ni kalau artis meninggal, datang artis kita faham dia artis. Tapi yang datang alim ulama ramai. Dia meninggal saja kat rumah, budak tahfiz pak izin depan rumah tu datang terus keliling jenazah dia baca Yasin. Depan rumah dia tu dengan salah ada 2 madrasah. Satu madrasah tu sahabat saya punya. Dia kata apa? Pelajar kami ni makan dia banyak Abang Boceh yang sedekah. Abang Boceh sedekah. Subhanallah. Saya nak sebut dia bukan orang kaya sangat pun, biasa je. Pergilah rumah dia, pergi ziarah, jumpa mak dia, jumpa tengok keluarga dia. Orang biasa je. Rumah dia bukan banglo pun, ada 4 bilik je, 3-4 bilik. Itu buat sendiri, rumah kecil. Tahun 2010 dia makan nasi, keluarga dia makan nasi dengan garam. Susah. Walaupun dia susah, dia tak bakhil. Dia memberi bukan sebab dia lebih, memberi sebab dia sayang kat orang. Duduk dekat ontai kim tu, dia makan dia satu pinggan, makan dia satu meja. Ni kasih bayar semua ni. Dia tak kira orang tu kaya ke, nak pergi pejabat, orang tu jutawan ke, Cina ke, India, kasih kira semua ni. Tahu pagi tu berapa? 1,300. Bayar gitu je. Kita dermas kat masjid RM10, demam 10 tahun. Sebab itu inilah saya kata, sebenarnya kematian kita dia bergantung kepada apa yang kita buat ketika hidup. Sebab tu dalam sepotong hadis Allah jadikan orang yang baik itu, idza aradallahu bi'abdin khairah, Allah kalau menakkan kebaikan pada seseorang hamba itu, dia jadikan orang itu digunakan, ista'malahu, dalam hadis sebut Allah gunakan dia. Maksudnya sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu, macam mana Allah menggunakan dia wahai Rasulullah? Allah jadikan dia itu melakukan satu amal yang baik sebelum dia mati. Ini cara Tuhan buat pada seseorang, sebab Allah dah tunjukkan, sebab dia nak pergi ke tempat yang baik, dia telah tunjukkan. Sebab itu saya sebut bahawa bukan orang lain lah, kami ustaz-ustaz duduk, apa amalan dia, lalu kita terbuka lah amalan masa hidup dia, macam mana dia. Yang kedua dengan mak dia, bila mak dia bercerai, kahwin lain, jadi ayah tiri dia tu dekat hospital berbulan sampai meninggal, dia yang jaga, dalam keadaan dia tak ada poket, dia tak ada duit pun. Berulang-alik hospital ni jaga ayah. Ayah siapa? Ayah tiri dia, dengan kasih sayang. Mak dia lagi lah, kenapa dia kahwin lambat Abang Boceh? Dia bagi adik semua dah kahwin, barulah dia kahwin. Ini Abang Boceh. Yang ketiganya bersedekah. Macam tadilah dengan mak. Sebab tu dengan mak kita jaga sungguh, dengan ayah kita. Jangan mengongot boleh. Mengongot. Orang kadang sorong ayah ada mak dia dekat Mekah naik wheelchair, sorong. Moncong 1 kilometer. Saya kata, abang untung abang.
Sorong mak. Kenapa Ustaz kata untung? Ada mak boleh sorong, saya mak tak ada bang nak sorong. Menangis dia. Saya Ustaz tadi ada perasaan macam-macam dengan mak saya Ustaz. Abang nampak tu bukit tu dekat Taif kan, sebelah ni Yaman bang. Cuba abang bayangkan, Uwais Al-Qarani, bukan Qarni, Al-Qarani, dia dokong mak dia daripada Yaman pergi Mekah kat belakang ni dengan dia punya piuk dia dengan bekas air dia, dokong mak kat belakang bahu dia. Dokong, bukan wheelchair, bukan naik kapal terbang Air Asia, tak, dokong sampai kat Mekah, dokong mak di belakang. Jemaah saya nangis. Sebab kadang-kadang kita ada, sebab pergi umrah ni bukan pergi saja tau, haji ni kan pergi, dia ada hati yang tak selesai. Kadang-kadang suami isteri, kadang-kadang mak ayah, kadang anak tak selesai. Jadi kerja kita nak repair orang tau. Biar nanti dia balik, kasih sayang dengan mak ni semakin kuat, dengan suami semakin hormat, isteri semakin hormat, suami semakin sayang pada isteri, adik-adik semakin intim. Kenapa? Kita dah bina dekat Mekah. Kita ambil semangat Rasulullah, ambil semangat orang-orang soleh, orang baik, sahabat-sahabat kawasan yang baik, dengan cerita-cerita yang baik, biar masuk dalam kepala ni. Walaupun sekali dia pergi umrah, dia berkesan sampai mati. Itu maksud perubahan itu berlaku. Perubahan. Betul. Ada orang dia bawa mak ayah dia, bukan mak ayah, mak mentua, pak mentua, duit dia, dua-dua tu wheelchair pula. Bila saya tanya, dia kata, saya Ustaz tak ada mak lagi nak sorong, tak ada ayah. Saya sorong mak dengan ayah mentua saya. Itu yang saya ada Ustaz. Mak mentua dia cerita kat saya, menantu saya bagus Ustaz, anak saya tak layan saya macam ni pun. Tengok Uwais Al-Qarani macam mana dia mati. Dia orang kampung, orang miskin, ada penyakit sopak, dia meninggal. Satu Yaman tu pun. Tengok abang boceh, antaranya dengan mak dia, macam mana dia layan mak dia. Itu amalan. UAE jam nak masuk, dia meninggal kat rumah, bawa pergi hospital Selayang postmortem, nak balik kereta tak boleh masuk UAE jam. Orang semua jam nak pergi ziarah dia dalam kereta, dia tak sampai rumah. Orang nak ziarah dia tak balik lagi. Nak ceritanya, adik dia kata, putih kata, adik dia putih, ahli putih, dia kata apa, dia cakap kat saya pergi jumpa dia. Mula nak jumpa dah 15 minit saja, sembang 2 jam. Sebab rumah dia orang datang tak berhenti daripada Perak, daripada Singapura. Ada budak laki-laki daripada Keluang datang nak masuk kubur, tutup malam, tidur masjid, lepas subuh baru masuk, lepas tu balik. Apa benda ni? Bukan datang saja, diri tu paling tidak Fatihah. Siapa boleh buat macam ni? Hanya Allah saja yang boleh buat hati manusia. Tapi mesti ada amalan dia. Baik, adik dia kata, Ustaz, bila saya tak boleh masuk Ustaz jam, saya cakap, Bam, apa amalan kau ni Bam? Pelik pelik. Mesti dia ada amalan yang terbaik. 3 benda ni jagalah. Jaga agama, jaga mak ayah, jaga sedekah. Betul. Itu kadang-kadang saya sebut, kadang-kadang keberkatan kita pada agama. Betul. Saya perhati kat sekolah saya kan, anak-anak tahfiz macam malaikat kecil lah. Orang meninggal, panggil pelajar ni solat. Kadang-kadang yang meninggal tu, dia pun tak pergi masjid. Lebih pedih lagi, dia tak solat. Tapi dengan sebab berjiran-jiran dengan agama, dengan Quran, datang malaikat kecil ni. Bila tengok putih je. Saya sebut kat adik saya, pelajar kita sekarang berapa? Lebih kurang 400 lebih. Agak-agak kita mati dapat berapa ratus ni yang akan solat. Kita susun. Sebab paling tidak kita perlukan 40 orang yang soleh saja. Diangkat oleh Allah azab kubur. 40. Jadi kita susun hidup. Macam ni kan, kita ada sahabat-sahabat kuliah ni. Kita susun program yang baik ini untuk bekal kita bila meninggal besok. Biar orang kenal kita sebagai orang yang baik. Dia selalu pergi surau, dia pergi kuliah. Paling tidak dia sedekah Fatihah. Paling tidak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paling tidak dia datang solat jenazah. Subhanallah. Ini rezeki. Lalu Allah jadikan begitu. Kan, sikit lagi nak habiskan ni.
Mendengar itu baginda kepada Jibril, kalau begitu jangan pergi dulu sampai ia datang. Sampai siapa datang? Malaikat maut. Aisyah melanjutkan bertutur. Baginda lalu memberi izin kepada kaum wanita tadi untuk masuk dalam keadaan yang sedih itu tadi. Tiba-tiba Fatimah mengangkat kepala dengan kedua kelopak matanya basah dan oleh air mata. Ia menangis dan tidak kuasa berbicara. Siapa ni? Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Kalau kita masuk bakit tu, kubur yang besar pertama belah kanan itu kubur Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian anak Nabi Ruqayyah, Zainab, Ummul Kalsum, kepada isteri Nabi yang 9, melainkan 2 orang, Siti Khadijah berada di Makkah radhiyallahu anha dan Maimunah berada di Syara'i. Lalu kemudian kami hairan menyaksikan hal itu. Kemudian kami menanyakan hal itu kepada Fatimah dan ia bercerita, waktu itu baginda bersabda kepadaku, kalau baginda akan wafat. Seketika itu aku menangis. Kemudian baginda bersabda, aku sudah memohon kepada Allah semoga menjadi kamu sebagai orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku, dan semoga dia menempatkan kamu bersamaku. Mendengar itu aku tersenyum senang. Sebab sebelum Nabi wafat, Nabi panggil Fatimah radhiyallahu anha, Nabi berbisik. Bila dia bisik saja Fatimah menangis. Kemudian Nabi bisik lagi, Siti Fatimah senyum. Lalu Siti Aisyah kata, wahai anakku, apa yang ayah sebut, ayah kamu cerita tu, yang kamu menangis, kamu tersenyum. Pertama dia kata dia nak wafat dah dekat masa nak pergi. Tu yang aku sedih. Yang kedua, aku tersenyum sebab Rasulullah dah berdoa, di kalangan keluarga kita nanti yang pertama akan ikut Rasulullah aku. Sebab tu Siti Fatimah ni dia meninggal setelah 2 bulan Rasulullah wafat. Dia wafat. Setelah 2 bulan Rasulullah wafat, Siti Fatimah meninggal. Tu yang dia senyum tu, sebab bila meninggal, kita yang kasih pada Rasulullah ni dapat bertemu lagi dengan Rasulullah di alam barzah dengan cinta yang berpanjangan. Sebab tu orang yang soleh, bila dia mati, dia masuk dekat tempat iliyin bersama roh-roh yang orang yang soleh. Maknanya sahabat-sahabat kita boleh berjumpa dengan roh-roh yang baik. Boleh jumpa Abu Bakar, boleh jumpa Sayyidina Umar, boleh. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang baik ini di tempat-tempat yang baik ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang kalau dia meninggalkan, dia meninggal, suami meninggal dulu, kemudian bila mana dia duduk dekat iliyin, roh orang beriman baru sampai, roh baru masuk, baru mati, baru masuk. Dia bertanya khabar kepada orang yang baru ni tentang orang yang hidup. Macam mana keluarga aku? Yang meninggal pula kawan dia pula tu. Keluarga kau baiklah. Isteri aku macam mana isteri aku? Lepas aku meninggal dia kahwin lagi tak? Dia kahwin dah. Dengan siapa? Dengan Imam Surau Al-Falah Taman Cempaka. Dan dia ni bila dia tahu isteri dia kahwin dengan laki-laki yang lebih soleh daripada dia digembira. Bukan dia marah, dia gembira. Dia tak hafal Quran, tiba-tiba dia meninggal, isteri dia kahwin dengan orang yang hafal Quran. Dia rasa lebih gembira. Begitulah sebaliknya, kalau yang meninggal isteri dulu, orang lain masuk je kat iliyin, dia tanya tentang dunia. Anak-anakku macam mana? Anak kau yang kau tinggal tu 2 dah hafal Quran dah. Allah hebatnya. Suami aku dah kahwin lagi tak? Hang bila meninggal? Aku meninggal Rabu. Khamis tu suami kau nikah lain. Aku dah agak dah. Itu kelebihannya. Nak sebutnya, tu yang Siti Fatimah tu rasa gembira sebab Nabi jamin dia akan mengikut Rasulullah. Bukan mati tu, mati yang menarik dapat bertemu dengan ayah dia balik, dan ayah dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dapat jumpa wali-wali Allah pun dah hebat Bukan wali nikah, wali-wali Allah. Apatah lagi jumpa sahabat Nabi. Lepas tu jumpa Rasulullah. Allahu Akbar. Apa lagi yang kita nak? Sebab barzah itu merupakan mukadimah kepada akhirat. Sebab tu yang masuk barzah cantik, insya-Allah. Nabi kata fama ba'daha aisar. Lepas daripada barzah insya-Allah syurga. Siapa masuk dalam barzah teruk, seksaan dia teruk, kubur dia teruk. Nabi kata fama ba'daha as'ab. Lepas daripada barzah teruk, iaitu neraka. Wa na'udzubillah. Selanjutnya, Fatimah mendekatkan kedua puteranya Hasan dan Husin. Ini Nabi nak jumpa keluarga terdekat je, cucu dia pula.
kepada baginda, lalu baginda menciumi mereka. Nabi cium Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Tidak lama kemudian malaikat maut datang. Setelah mengucapkan salam kepada baginda, ia minta izin untuk masuk. Setelah dipersilakan masuk, ia bertanya, apa yang akan anda perintahkan kepada kami wahai Muhammad? Baginda berkata, temukan aku dengan Tuhanku sekarang. Lalu malaikat maut menjawab, baiklah, hari ini juga sungguh Tuhanmu juga sudah merindukan engkau. Beliau belum pernah dia memerhatikan seseorang hamba seperti dia memerhatikan engkau wahai Muhammad. Dan belum pernah dia melarang kami menemui siapa pun tanpa seizinnya kecuali hanya engkau. Sekarang saat kematianmu sudah ada di hadapan engkau. Sudah setelah itu malaikat maut keluar. Aisyah meneruskan riwayatnya, dan datanglah Jibril alaihissalam. Setelah mengucapkan salam, ia berkata, wahai Rasulullah, inilah yang terakhir kali aku turun ke dunia. Wahyu telah terputus, dunia telah dilipat, dan aku tidak punya urusan di bumi selain dengan engkau. Aku tidak punya tujuan apa pun untuk hadir kembali di bumi selain hadir dekatmu. Setelah itu aku akan tetap berada di tempatku. Demi Allah yang telah mengutuskan Muhammad dengan membawa kebenaran, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini yang boleh mengubah satu kata pun dari yang telah aku sampaikan. Dia Muhammad tidak akan pernah diutus lagi kepada umatnya. Betapapun penting berita yang harus ia sampaikan, dan meski sangat besar perasaan dan kasih sayang kita. Aisyah meneruskan lagi hadis yang panjang ini. Aku lalu berdiri menghampiri baginda, lalu aku letakkan kepala baginda di dadaku sambil memegang dada baginda. Baginda jatuh pingsan tidak sedarkan diri. Kening baginda mencucurkan keringat sangat deras yang belum pernah aku saksikan terjadi pada sesiapa pun. Sebab tu kata Siti Aisyah, aku sangat gembira Nabi wafat di atas dadaku. Kepala Nabi di atas dada Siti Aisyah dengan leher Siti Aisyah. Dia memangku Rasulullah. Siti Aisyah sangat gembira. Dan bila dia rebah saja Rasulullah, dari Rasulullah berpeluh dengan peluh yang sangat banyak. Sebab itulah tanda orang tu mati baik, darinya berpeluh. Nabi kata, mautul mu'min bi'arakil jabin. Orang beriman mati darinya berpeluh. Dah penat dia letih dengan dunia, dia taat pada Allah, dia tutup aurat, orang lain buka aurat. Dia solat, orang tinggal solat. Dia tak minum arak, orang lain minum arak. Dia buat apa yang Allah perintah, orang lain buat apa yang Allah larang. Dia tinggal apa yang Allah larang, orang lain buat apa yang Allah larang. Penat dia, tahan diri dia, nafsu dia kerana taat pada Allah, dari berpeluh sahabat-sahabat. Sebab tu kematian ini merupakan transisi, peralihan daripada dunia yang jijik kepada kehidupan yang indah bagi orang beriman. Sebab tu Nabi sebut tufatul mu'min al-maut. Kenikmatan tufah ni macam buah apple. Kelazatan, kemanisan bagi orang beriman itu ialah kematian. Sebab bila kita mati, kita berhadapan dengan alam barzakh yang baru ini, mukadimah nak pergi syurga, kita mula mendapat bahagian-bahagian kita. Nabi ini keringat dia banyak, deras, yang belum pernah aku saksikan terjadi pada siapa pun. Aku sapu keringatnya, dan belum pernah aku mencium ada keringat yang harum kecuali keringat baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang pelik kan? Dan orang kadang-kadang kita dah siap mandi kan, dah siap kapan, dah siap semua. Pada mandi kita dah lap dah dengan towel, kita lap. Tetapi ketika kita dah siap kapan, peluh keluar lagi. Ini tanda-tanda macam arwah Ustaz Nur Azli Musa. Saya simpan lagi gambar dia. Keluarga dia tak bagi sebar kan? Yang meninggal dekat Madinah tu, peluh keluar. Peluh satu, air mata dia keluar. Air mata keluar. Ini tanda-tanda mati yang baik. Rezeki dia lah. Kan dia minta mati dekat dengan Nabi kan. Dia kata, ya Allah, matikan aku dekat Rasulullah, aku rindu Rasulullah. Kan? Walaupun dia pergi ke banyak tempat seluruh dunia dengan program geng ustaz, sampai ke bantuan kan. Kita pergi Palu, kita pergi Lombok, kita pergi Ronghia, kita tolong Gaza, kita tolong macam-macam lah. Tapi matinya dekat Madinah. Sebab tu kadang-kadang kita fikir orang lahir dekat Lenggong, Perak, mati dekat Madinah. Kalau dengan akal ni tak boleh proses. Tapi bila Allah dah susun, tak ada benda yang bersifat
mustahil. Ini antara mati-mati yang baik, subhanallah. Lalu baginda bersabda, wahai Aisyah, nyawa seorang mukmin itu keluar bersama keringatnya, dan nyawa orang kafir itu keluar melalui kedua rahangnya seperti nyawa seekor keldai. Maknanya orang mukmin tu dia keluar rohnya dengan keringatnya, dengan peluhnya. Mendengar itu kami semua merasa takut. Kami mengundang seluruh anggota keluarga. Lalu bila kata-kata Nabi itu, Siti Aisyah dah faham bahawa Nabi nak pergi. Lalu Siti Aisyah panggil semua keluarga terdekat, mari cepat, mari cepat, mari cepat. Macam kita kan, mari cepat kumpul. Opah tu dah lain dah, Tok Wan tu dah lain, mari. Atuk nak cakap, macam dekat Batu Keh tu, seorang Tok Wan kan, dia kumpulkan anak menantu cucu malam, dia meninggal pagi. Seorang-seorang dipanggil, dia bagi nasihat, bagi nasihat. Pagi dia meninggal dunia. Setiap orang tu dia dah bagi dah pesanan. Orang pertama yang datang kepada kami tetapi tidak sempat menemui baginda ialah saudaraku Abdul Rahman. Yang tak dapat berjumpa Rasulullah ialah adik kepada Siti Aisyah, iaitu Abdul Rahman. Iaitu ia datang setelah disuruh ayahku. Rasulullah wafat sebelum orang-orang datang. Allah menahan mereka dari baginda kerana baginda sedang diurus oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dan sebelum pengsan, baginda selalu mengatakan, tapi teman yang tertinggi, seolah-olah pilihan telah dijatuhkan kepadanya. Teman yang tertinggi, apa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam tajuk bahasa Arab dipanggil ila rafiqil a'la. Maknanya kembali kepada Allah yang sangat tinggi, iaitu kepada kekasih dia. Dan ketika masih kuat, baginda berbisik, solat. Kalian semua akan bersatu jika kalian selalu solat berjemaah. Solat. Penting sampai nak meninggal Nabi sebut solat. Cuma kita ni ada yang kurang ajar, tak payah solat, niat saja. Sebab tak khusyuk. Tidak ada hadis mengatakan Nabi tak pernah solat. Sampai nak wafat ni, sakrat ni, Nabi sebut solat. Ini ajaran sesat dan menyesatkan hari ni. Kan? Apa benda namanya lepat lah, ketupat lah, kan? Jaga anak kita. Sebab saya takut, sebab yang menyokong lepat, yang menyokong ajaran-ajaran sesat ni orang-orang muda. Pengikut dia ramai puluh ribu. Siapa yang tak suka, tak nak solat niat, tak nak puasa niat. Ini semua ni ajaran-ajaran nafsu. Inilah semua jahatnya manusia. Tengok Nabi solat. Baginda terus berpesan soal solat ini sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Sekali lagi baginda terus berpesan solat. Aisyah berkata, Rasulullah SAW wafat menjelang tengah hari pada hari Isnin, ketika waktu duha sedang naik dekat panas, dekat pukul 11, pukul 11 lebih, pukul 12 Rasulullah tinggalkan kita. Sebab kalau kat sana pukul 12 lebih itu dah masuk Zuhur, maknanya dalam pukul 10 lebih itu sedang naik panas. Dalam keadaan Rasulullah tinggalkan kita buat selama-lamanya. Dan Fatimah radhiyallahu anha berkata, kenapa duka cita selalu terjadi pada hari Isnin? Demi Allah, umat ini selalu ditimpa bencana pada hari Isnin. Sebab itu pada hari Isnin ialah hari wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan kematian sahabat-sahabat berlaku pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Dan kalimat yang sama juga pernah diucapkan oleh Ummul Kulsum radhiyallahu anha, anak Fatimah dan juga Ali, saat ayahnya Ali bin Abi Talib dibunuh di Kufah. Sayyidina Ali juga dibunuh pada hari Isnin. Bencana apa yang menimpaku pada hari Isnin? Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin, Umar terbunuh pada hari Isnin, dan pada hari Isnin pula ayahku terbunuh. Aduhai, yang ini siapa? Sayyidina Ali. Bencana apa yang menimpaku pada hari Isnin? Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, ramai orang merasa bagai disambar petir. Sebahagian mereka meratap dengan suara keras ketika para malaikat menutupi jasad baginda dengan salah satu pakaiannya. Tanggapan orang-orang atas berita kematian baginda bermacam-macam. Ada yang tidak percaya kalau baginda telah wafat. Ada yang terdiam membisu dan lama tidak sanggup berkata-kata. Ada yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak jelas seperti orang mengigau. Ada yang masih tetap punya akal sehat. Ada pula yang hanya duduk termangu-mangu. Umar Ibn Khattab termasuk di antara mereka yang tidak percaya berita wafatnya baginda. Ali termasuk yang hanya boleh duduk termangu, dan Osman termasuk di antara yang tidak kuasa berkata-kata.
Inilah keadaan sahabat-sahabat Nabi ketika mana Rasulullah SAW wafat. Sampai seolah-olah hilang akal. Hilang akal. Kalau kita duduk pada zaman tersebut pun, kita akan mungkin jadi orang yang hilang akal. Nabi wafat, meninggalkan kita buat selama-lamanya. Selama mana Nabi penat berjuang, mengorbankan nyawanya, dan Nabi sakit, demam panas akibat daripada racun yang Nabi makan di Khaybar pada 6 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah, Nabi kena racun 6 Hijrah, bermakna 5 tahun Nabi menderita dengan sebab racun. Dalam kitab disebut, hadis sahih, ketika Nabi pergi Khaybar, Zainab binti Haris, Yahudi ni, perempuan ni, dia masak, dia bakar kambing, letak racun. Tempat yang paling Nabi suka makan ialah peha. Kat situ racun dia letak lagi banyak. Ketika Nabi nak makan je, letak daging, daging bercakap, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumun. Wahai Rasul Allah, jangan kau makan aku beracun. Nabi buang. Sejak tu Nabi rasa sakit kat dada dia. Dan setiap kali Nabi sakit, Siti Aisyah akan membaca doa-doa yang tertentu yang Nabi ajar, dia sapu kat dada Nabi. Ada sahabat yang makan terus, antaranya Barak, nama dia, tak silap saya, dia meninggal terus on the spot. Antara juga yang makan macam Nabi, kemudian dia buang, Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, cara mati dia sama macam Rasulullah. Kesan racun yang dimakan kat Khaybar mula masuk dalam badan. Sebab tu bila Nabi nak meninggal, Nabi kata, wahai Aisyah, mazitu ajidu ala ta'am allazi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, daging yang beracun aku makan dekat Khaybar tu masih aku terasa sekarang. Sekarang ni racun tu sudah mula memutuskan urat-urat sendi aku. Dah mula memutuskan urat sendi, dah sampai masa aku nak mati dah. Kenapa? Maksudnya 5 tahun Nabi bertahan dengan racun yang masuk dekat dalam badan dia, dalam badan dia. Sebab tu orang yang dekat dengan Nabi tengok matinya macam mana, Nabi juga mati dalam keadaan begitulah membawa Islam. Sebanyak 13 kali percubaan untuk membunuh Nabi sejak daripada Nabi berhijrah. Sebab tu Abu Bakar diracun, Umar dibunuh, Osman dibunuh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum seluruhnya mati dibunuh. Ni orang-orang ni semua orang-orang yang dekat dengan Nabi. Abu Bakar pak mertua Nabi, Umar Al-Khattab pak mertua Nabi, Sayyidina Osman menantu Nabi, Sayyidina Ali menantu Nabi. Kalau sekadar imam masjid, tak perlulah orang bunuh. Tapi bila imam pemerintah mengurus rakyat, tu yang kena bunuh. Sebab mengurus manusia bukan senang. Banyak orang tak suka bila kita tegakkan Islam. Bila kita nak buat baik, mana ada orang suka, melainkan orang yang beriman, kan? Tapi orang beriman tak ramai, kan? Kerana yang bersyukur itu Allah kata sedikit. Was-sabiqunal awwalun, kan? Minal muhajirin wal ansar. Sangat sedikit daripada muhajirin, ansar, dan mereka-mereka yang kemudian yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti kat situ boleh? Boleh ada perkongsian. Ada. Cuma ada 2 perkongsian je lah. Pertamanya 2 hari bulan 3 ni ada Masjid As-Sabirin dekat Lembah Keramat akan menziarahi sekolah. Siapa nak rasa nak menyertai, silalah, boleh datang pagi kemudian balik tengah hari, petang tu balik lah. Lepas makan asam pedas, kami Bandung balik. Jadi insyaAllah kalau nak saya panjangkan PIC dia lah. Mungkin ada kekosongan lagi, dia orang pun sewa bas. Yang keduanya, siapa yang nak bersama dengan saya dalam program, cuma flyers tak siap lagi, siapa nak bersama dengan saya boleh forward lah poster dia Maya, untuk umrah dan juga kembara ilmu, bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Saya tak bawa ramai lah, sambil kita berprogram, kita mengembara, dapat tolong sikit madrasah, dapat tolong sikit NGO, dapat kerja amal Islami kita, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Boleh maklum kat saya lah, nanti saya forwardkan. Boleh jumpa dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa suami kami, suami yang menanggung dosa-dosa kami ya Allah sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah, isteri yang banyak bersabar dan berkorban bersama kami membina keluarga Islam yang Engkau tuntut. Ampunkan dosa anak-anak kami. Terkadang anak-anak kami ya Allah jauh daripada peringatan-peringatan-Mu. Lembutkan hatinya ya Allah agar rujuk balik kepadamu, kepada Islam yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami secara khususnya ya Allah. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh, yang beriman, bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh membisikkan kalimatut tayyibah dengan lembut ya Allah ke cuping telinga kami ya Allah. La ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak ya Allah. Anak yang boleh memandikan kami, yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Kami datang tadi dengan dosa yang banyak ya Allah. Pulangkan kami dengan keampunan. Kami datang tadi ya Allah dengan masalah-masalah dunia yang banyak ya Allah. Pulangkan kami dengan penyelesaian. Kami datang tadi ya Allah dengan penyakit yang banyak. Pulangkan kami dengan kesembuhan. Sekiranya kami menanggung penyakit-penyakit kekal ya Allah, jadikan ia sebagai kafarah, penebus kepada dosa-dosa kami yang lampau yang banyak, sehingga kami bertemu-Mu ya Allah dalam Engkau ampunkan kami. Kerana kami duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini ya Allah, dalam majlis zikir kepada-Mu ya Allah, mengingatkan diri kami kepada-Mu ya Allah, kepada Rasul-Mu ya Allah, kepada Al-Quran-Mu ya Allah, kepada akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.